Assalamualaikum ibu-ibu, bapa-bapa, datuk-datuk, nenek-nenek yang saya hormati, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik sekalian yang menonton video saya kali ini. Jadi dengan tak langsung tadi saya dah cabak minggu-minggu yang lepas, papa hitam yang lepas, saya bagi tahu pada saudara tadi yang saya akan buka bab diri. Jadi bab diri tadi bukan satu perkara senang, susah, tapi saya nak buka, nak tulis kat papa hitam, saya tak pandai nak tulis. Jadi ini anak saya tulis ni. Dia tulis sikit-sikit tajuk yang pertama je. Tajuk yang pertama muka surat ni tadi, muka surat yang pertama ni dia. Muka surat yang pertama. Tengok bab diri semua ada tulis kat itu. Tu anak saya tulis sikit kat papan hitam tadi untuk kita tetapi lah. Kita tetapi dia. Jadi kalau saya nak tulis, tiap-tiap satu huraian tadi saya nak tulis kat papan hitam, bukan kerja tak banyak. Tinggal lagi nak habis terlambat lah kan. Nak habis cerita tadi bab diri itu lambat. Jadi saya buat sampel macam ni saja. Jadi ini kita cerita apa tadi? Kita cerita tadi lembaga Adam. Jadi asal tadi lembaga Adam yang tak bernafas, yang tak berapa lagi. Jadi itu pasal tadi. Pasal apa kita belajar, kena belajar bab diri tadi, kita nak kena tahu asal-asal kita. Asal-asal dah telah dia lahir. Dah telah lahir, dia jadi macam ni. Terbuduk. Tak boleh bercakap, tak boleh apa lah kan. Kita cerita macam tak boleh bercakap, tak boleh apa. Lepas tu, macam mana cerita dia boleh bercakap ni tadi? Cerita dia boleh bercakap ni tadi kita nak tahu. Daripada dalam perut ibu. Dia sudah janji. Yang mana kita dengar Tok Guru duk cerita. Kita sudah janji dengan Allah tadi. Semasa umur kita berdenyut-denyut. Ketika itulah kita memuji nama Tuhan kita. Tak berhenti-berhenti. Sampailah kita lahir kat dunia. Dia lahir kat dunia, ibarat kata cerita macam ni lah tadi. Kan? Ibarat cerita macam ni tadi. Jadi macam mana cerita tadi? Okey. Mula-mula sekali, Allah tiupkan alif, lam, ha. Dia tiupkan roh. Tu saya cakap tadi. Kenapa orang lelaki-lelaki kena pakai songkok? Ini saya buka ilmu dia, saya tak boleh sembunyikan lagi. Ini saya buka cerita ilmu dia. Ini kita cerita macam dah dahir tadi. Dah apa nama? Ni 17 rakaat tadi kita semayang tadi. Kita cerita macam ni lah cerita dia. Badan kita terbujuk kaku. Tak bernafas, tak apa. Jadi maka Allah masukkan roh. Tapi dia masukkan roh dalam perut ibu. Ini kita cerita kat luar saja. Kita cerita macam mana asal kejadian kita. Yang kita nak kenal belajar sifat ni tadi. Ini belajar diri ni, dia mengenai sifat juga. Dia tak boleh lekang pada sifatnya. Dia tak boleh lekang. Walau apa sekalipun kita buat sekalipun tak boleh lekang pada sifat. Jadi kita pendekkan cerita tadi. Ini terbujuk kaku, keras. Baik. Allah tiupkan roh. Masuk. Yang masuk ke dalam ni. Sampai kat mana tadi? Saya buat sekilas macam telinga lah. Ada telinga lah kan. Telinga. Lepas tu mata. Lepas tu mulut. Lepas tu hidung. Cerita asal kejadian kita. Kita cerita kat luar. Kita tak bercerita dalam perut. Kita cerita kat luar perut. Kita dah tahu dah macam mana. Sekarang ni kita berdiri tadi. Mula-mula Allah tiup roh. Dia masuk mai sampai mana? Sampai kat hidung kita. Kudat iradat. Bau dia bernafas. Bila dia dah bernafas tadi, mata dia pun terbuka. Mulut pun apa dia nak kata, dia kata. Dia kan dia menangis ke apa? Macam tu pula. Kan? Sebenarnya. Kita sampel je. Cerita asal kejadian kita.
Jadi bila tiup roh, dia sampai kat sini, sampai kat pusat. Sampai kat pusat, mati dah. Bukan mati badan tak. Penghabisan dia sampai ke pusat. Itu pasal tu Adam tadi, masa dia dah tiup roh tadi, dia nafas. Dia nafas, dia bersin. Dengar Tok Guru cerita lah kan, dia bersin. Jadi kita ambil syok pun cukup. Bila dia bersin tadi, dia nak bangun. Kudat darat itu dia jatuh pada nafas, pada hidung kita. Kudat darat, dia jatuh pada hidung kita. Itu saya cakap, kalau tulis banyak-banyak pun, kalau tak padam tak boleh juga. Dia tulis, saudara pun tak dapat. Tak apa, tunggu sana, saya ambil kain sat. Kalau ikutkan kita nak tulis ni macam-macam kita tulis. Tulis. Duk cerita dia atas tulis. Okey ya. Lah ni. Kamu mengenal diri ya. Diri ini. Bila dia dah berlepas, dia nak bersin. Lepas tu dia nak bangkit. Tok Adam dia nak bangkit. Dia dah masuk nafas semua ni. Dah masuk siap. Allah masuk ke roh ni ya. Allah tiupkan roh. Daripada umbun-umbun kita. Bukan daripada kaki, daripada ujung jari, daripada ujung tangan, tak ada. Ini tempat Allah Ta'ala masukkan. Sama ada di dalam perut ke? Ni saya cerita kat luar lah. Tak cerita dalam perut lah kan. Dalam perut kita tak tahu. Macam mana cerita kan. Tapi kita dengar orang tutur cerita. Dan kita boleh terima pada akal kita. Macam mana dia katakan. Baik. Bila Allah Ta'ala tiap roh, dah masuk. Dia sampai kat hidung, dia nafas, dia bersin. Lepas tu, dia nak bangkit. Dah sampai kat pusat, dia nak bangun. Bila dia nak bangun tadi, apa jadi? Belum sempat nak bangun tadi. Nafas sampai kat sini. Itu dia katakan tadi, mula-mula asal-asal kejadian kita. Dalam perut saya cerita, dalam perut saya tak cerita dah. Masa ibu dia kandung 9 bulan apa semua tu, saya tak tahu cerita dia. Kalau saya tahu pun saya tak boleh cerita. Cerita terlalu panjang sangat. Kan? Kita ambil cerita kat luar cukup. Ini asal kejadian kita. Dah ni Tok Adam dah bangun. Tok Adam dah bangun, dah bernafas, dah boleh bercakap, dah boleh apa semua. Dah boleh buat kerja. Kita cerita umur 18 tahun lah. 18 tahun lah tadi kan. Masa umur 12, 11, 10 tak berdosa lagi. Buat apa pun tak berdosa kan. Kita cerita akhirat belak. Akhirat belak tadi kita buat apa, semua kita kenal kat situ. Baik. Bila dia dah bangun tadi, kudat darat. Kau, dai, ro, ta. Kudat. Alif, ra, alif, dai, ta. Darat. Ilmu. In, lam, min. Ilmu. Hayat. Ha, ya, alif, ta. Lebih kurang lah kan. Saya nak tulis tak. Dia tulis tak boleh jadi. Kan. Ilmu hayat kan. Kudat darat ni dia jatuh pada nafas. Ni dua ni, dia jatuh pada nafas. Dua lubang hidung. Kan? Okey. Kalam ni tadi. Kalam ni dia jatuh pada kata-kata kita. Kata-kata kita. Ilmu tadi dia meliputi. Dia berfungsi meliputi seluruh badan kita. Baik, ilmu. Hidup. Hidup pun meliputi. Jadi ini empat sifat ni tadi. Kudat adalah ilmu hayat tadi. 4 tempat 7 lubang. Mata 2, hidung 2, mulut 1, telinga 2. Jadi 7 lubang. Semua ni dihimpun satu. Bila dia nak bajet, dia nak kata Allah ni tadi, dia dihimpun satu. 4 jadi satu. Bukan kata 4 kenek, tak ada. Dia himpun. Dia tersusun, dihimpun, nafi dan asbat. Dia jadi satu. Jadi, bila Allah dah turun, dah roh dah masuk dalam tubuh tadi, itu pasal tadi kita kena pakai songkok. Pasal apa? Orang lelaki memang kena pakai songkok. Sebab apa? Sebab asal-asal Allah Ta'ala masukkan roh tu tadi daripada umbun. Bukan daripada ujung kaki, ujung kuku, ujung tak ada. Daripada umbun dia masuk. Itu tempat roh masuk, tempat roh keluar. Kalau kita nak mati pun, kalau roh kita tak keluar kot tu, kita keluar kot lain, kita balik kat dunia.
Dia kena keluar kok tu je balik. Kok mana dia main, kok tu dia kena keluar. Dia tak boleh keluar kok kaki, kok tangan, kok apa tak boleh keluar. Lepas tu kita, orang dulu ni, dia tahu. Dah mati kan, tak apa. Dia pergi menawar, dia buka mayat, dia tengok. Kok mana roh dia keluar. Kalau kok ni, insyaAllah dia selamat. Kalau keluar kok bertarabuk kok lain tak selamat. Dia balik ke dunia balik. Tu kata tadi, masuk jubuk ayam jadi ayam, masuk jubuk babi jadi babi, masuk jubuk itik jadi itik. Itulah cerita ada kita besok. Seandainya kalau kita tak mempelajari ilmu mengenal diri. Ini ilmu mengenal diri tadi, yang mana tadi yang nak mengatakan Allah Maha Besar. Antara dia dengan Allah. Tak berserah orang lain, antara kita dengan Allah. Macam mana kita nak kata tadi? Baik. Ini adalah ilmu ayat tadi. Dia ada satu Tak apa, kita padam sikit dah kan. Saat ni pasal apa? Saya tak reti cerita. Tertulis, saya tak cerita. Satu saya tulis, saya kena padam. Satu saya tulis, saya nak tulis. Nak macam tak tahu. Tu saya tak mengajak orang macam tu. Saya mengajak orang macam ni. Jadi kalau apa awak guru, saya mewakili wakil guru. Saya bukan guru, saya mewakili wakil guru. Jadi yang mengajak ni tadi Nabi Muhammad melalui malaikat. Hanya ni, ini dapat ilmu yang saya ajak dengan saudara ni. Pendapat saya lah. Yang saya terima macam mana guru cakap macam itu. Ini wahyu. Bukan ketarikaan saya sendiri, tak ada. Ketarikaan saya sendiri memang kata tadi, mungkin besok lusa aku Allah panah peti bagi mampu lagi senang. Duk orang hidup apa? Tidak. Jadi saya cerita tadi ikut kitab. Ada kitab. Jadi saya cerita tadi ikut kitabnya cara. Jadi saya tak mau apa ni buat cerita tadi panjang cerita. Nak tulis kitab ni nak tulis saya tak pernah tulis kan. Jadi saya tutup itu kitab, saya buka ini. Kitab yang pertama. Dia banyak bab diri tadi. Dia sampai 6 kitab. Tapi bukan kitab ni tu, kitab ni lah. Kitab yang saudara yang saya tulis itu kitab pertama, muka surat pertama. Dia ada lagi sampai 6 sampai 7. Saya pun tak buat lah kan. Tapi tak pasal satu hari ini saya buka cerita. Jadi bila dah Tuk Roh maka Tuk ada nak bangun. Nak bangun tak boleh. Belum sampai kat sini lagi. Belum sampai kat pusat lagi. Tuk ada nak bangun dah. Punya gelojoh Tuk Adam tadi. Dia nak bangun. Tak apa, kita berhenti cerita tu. Jadi diri siapa yang mesti kenal? Diri saya. Diri saya yang melaknat Allah. Betul tak betul? Cuba nanti saya bagi tahu saudara fikir. Betul tak betul diri ini selalu dilaknat Allah. Dia tak pernah mengata Allah tu macam ni dia tak pernah. Dia laknat Allah ada. Cerita ada tadi. Macam mana dia katakan diri tadi dia sentiasa melaknat Allah. Itu saya kata tadi. Allah Din, mai dulu Din. Mai nunggu pilih Din. Itu. Satu. Saya tunjuk satu cukup. Pecahan ni nanti saudara-saudara dapat pecahan dia sendiri. Allah KPA. Mai dulu. Mai singgah dulu. Allah KPA. Allah ada KPA. Jadi bukan Allah. Jadi Allah KPA. Jadi ini yang selalu kita lazimkan kat mulut kita tadi kita nak cakap. Tak cakap dengan orang tadi. Itu lazim kita. Sebelah Kedah, sebelah Penang. Lah dah tak banyak lah. Dulu banyak. Dulu memang banyak betul. Itu pasal dia kata tadi. Ini diri yang sentiasa laknat Allah. Ini diri. Itu pasal kita kena diri. Pasal apa tadi? Diri ini dia kerja dia laknat Allah. Kalau dia tak kena sesuatu, dia kerja dia memang laknat Allah. Macam orang musyrikin. Hujan lebat. Oh kimak punya hujan tu. Aku dah jemuk betul-betul dah. Dia dah main lebat-lebat pula. Nanti main angin. Anak haram jadah punya angin. Dia maki apa semua. Jadi kita nak kena diri. Kita tak mau jadi kita ni macam tu. Semua kita maki siapa? Allah Ta'ala kita maki siapa? Jadi apa nak jadi kita kan? Jadi itu pasal saya cakap. Ini ilmu Nabi. Baik. Lepas tu. Saya cuba. Saya ingat. Jadi ini tadi kita cerita semayang sikit. 3, 1, 2, 3. Mari. Semayang mari. Lihat 2. Semayang subuh. Tangan 1, 2, 3, 4.
Masa. Isyak. 1, 2, 3, 4. Isyak. Kaki 2. 1, 2, 3, 4. Jadi 4. Jadi berapa? 17. 17 rakaat. Semayang. Baik. 17. Masa kita berdiri 2. Masa kita rokok 2, 4. Ada 4, 4. Masa kita berdiri, kaki dengan ni jadi 4. Tangan 4. 8. Betul tak betul? Okey kan? Sujud. 4 jadi 12. Betul jadi 12 kan? Kita sujud. Kepala kita kena dari kat bawah. 15. Subuh 2 rakaat. 2 rakaat apa tadi? Tak payah cakap lah kan. Saudara tahu kan. Jadi 17 rakaat ni tadi kita semayang satu hari 5 kali. Jadi saya padam sikit. Dia tulis kena padam tuan. Kalau tak padam, saya cerita, saya tulis atas tulis. Jadi kita belajar ilmu atas tulis. Tulis atas tulis. Macam mana kita nak baca dah? Tak boleh baca dah kan? Jadi itu saya beritahu saudara tadi, ini cara dah. Amalan tauhid memperkenalkan segala gerak, geri, usul dan peksa. Dia usul satu persatu. Tak apa. Semayang nanti semua orang cerita dah. Tuk, tempat-tempat mana kita belajar pun cerita dah. 12 rakaat macam ni semua dah cerita dah. Baik. Lepas itu tadi, sebelum kita jadi tadi, sebelum kita dijadikan masa dalam perut. Macam mana kita jadikan semasa kita jadikan dalam perut? Nutfah. Nutfah makna setitik air mani. Nutfah. Nutfah. Nun ta pa ha. Nutfah. Setitik air mani masuk dalam rahim ibu. Belum jadi lagi. Alqah. Dia pada titik, dia jadi segumpal darah. Itu pasal cerita tadi. Ini segumpal darah. Yang Allah masuk dia tadi, ini dinamakan segumpal darah. Tapi bukan darah macam itu dia masuk. Dah, bukan. Dengan kebolehan dia. Baik. Jadi bila tu Adam dah masuk roh apa semua dah, dia dah bergerak, dia dah boleh berdiri, dah boleh berjalan semua, dia buat kerja. Bila dia buat kerja, dia pakai sifat, dia pakai sifat. Dia pakai sifat. Dia angkat tu, dia angkat ni, dia buat kerja tu, buat kerja ni semua pakai sifat. Di situ dia tadi kita kena belajar kenal diri, nak kenal sifat. Sifat yang ada pada kita tadi. Ni diri dah pakai. Itu yang Allah masuk roh tadi, dalam tu sifat segala semua ada siap. Semua ada siap. Kita cerita apa dah? Itu pasal kita kun kata tadi, kun kata Allah tadi, maka terjadi, terbentang. Apa juga semua boleh jadi. Apa kita buat semua jadi. Kun kata Allah, Allah tak tarik dah kata-kata tu. Tak tarik dah. Kita pakai lah. Kita pakai sampai dunia kiamat. Tak tahu nak kiamat bila, tak tahu lah kan. Sampai dunia kiamat. Jadi itu pasal tadi, kita kena kenal diri tadi. Kerana kita nak tahu siapa diri kita tadi. Pada sifat. Sifat yang kita pakai yang tadi, apa kita dah buat. Itu pasal kita nak kenal tadi. Sifat mani, sifat unayah. Yang tunjuk, yang zahir saja. Sifat mani ni. 1, 2, 3, 4. 5 dengan mulut. 6 dengan telinga. 7. Itu 7 makni yang ada kenyataan pada kita. Yang kita boleh nampak. Tapi nampak biji mata lah kan. Bukan biji mata tu nampak ada. Dalam dia tadi. Dalam saya tak tahu lah macam mana kan. Itu mereka tahu cerita lah kan. Saya tak mau cerita yang dalam. Saya tak mau cerita. Saya cerita yang 7 sebab makni yang kita pakai tadi. Ni sekarang tu Adam dah berdiri tadi. Dia dah pakai 7 sebab makni dah.
Dia dah besar 17 18 ke 17 18 lah. Dia baru Allah Taala kira dosa tak dosa kan. Okey tak apa, dia berjalan lah. Jadi bapa kita sebagai bapa ni kena tunjuk dekat anak tadi. Ilmu ni tadi. Ilmu yang kita kenal diri tadi kita kena tunjuk dengan anak kita. Kalau kita tak tunjuk dengan anak kita, macam mana anak kita nak tahu? Macam mana anak kita nak fikir? Tak boleh fikir yang betul saya cakap. Tak boleh fikir. Dia tu pasal kita kena tunjuk pada anak kita, ini apa, ini apa semua. Pada diri kita. Yang kita dah pakai. Kita pun bangkit. Dah berjalan, dah bergerak. Dah buat kerja. Bawa kereta, bawa apa semua. Pimpong, macam-macam. Diri. Apa dia buat? Kerana Allah kata dia buat tadi. Bukan kerana Allah. Kerana perut. Kerana duit. Bukan kerana Allah. Kita nak cari kerana Allah tadi. Itu pasal yang tadi. Kita lahir. Anak kita lahir kat dunia tadi. Kita nak tengok macam mana. Macam mana dia buat kerja. Apa suruhan yang dia pakai. Suruhan ke Allah ke? Atau suruhan ke syaitan? Kita kena fikir lah. Sampai anak kita dah besar, dah 18, 19, 20, 21 sampai dah nak menikah dah. Kita tak ajak bab ni. Bab diri kita tak ajak. Jadi bila kita tak ajak ni tadi, apa akan jadi? Anak kita ibarat macam orang musyrikin lah. Orang musyrikin pasal apa dia jadi macam tu? Sebab dia tak ada banyak sifat. Sebab kitab dia tak ada bab sifat. Kita tidak ada bicara bab sifat. Yang ada bicara bab sifat, kita Islam saja. Kita orang Islam saja yang bicara bab sifat. Orang musyrikin tak ada. Sebab tu mereka boleh buat apa mereka boleh buat. Mereka boleh suka. Buat apa pun. Mereka hukum hakam ada. Hukum hakam kat dunia ya. Itu tak boleh buat. Ini tak boleh buat. Itu biasa saja. Itu kita syariat pada dalam bab tu dah. Bab syariat kita dah dalam bab tu dah. Jadi itu pasal tadi. Kita punya kebebasan dengan mereka punya kebebasan tak sama. Pasal apa? Pasal mereka tak ada sifat. Mereka tak belajar bab sifat. Mereka tak belajar bab diri. Kalau mereka belajar bab diri, mereka macam kita juga. Sekarang tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, itu saja mereka tak boleh terima pun. Yang lain semua macam kita juga. Kita nak hukum apa mereka? Mereka tak pernah buat curi, tak pernah bompak menyamun, tak pernah apa semua. Itu pasal jadi kita ni nak belak anak tadi, ini kita kena ajak dulu. Awaludin ma'rifatullah. Ini ilmu yang kita kena ajak pada anak kita. 2 biji mata, 2 lubang hidung, 1 mulut, 2 telinga. Kita kena bagi tahu pada anak kita. Jaga ini. Jangan buat salah. Buat salah sikit tak apa. Hang umur 17 kan. Tak apa hang buat salah sikit tak apa. Pelan-pelan. Cakap pelan-pelan. Bapa, abah cakap pelan-pelan dengan kau. Kau belajar sikit. Kau belajar kenal sikit. Sikit. Sampai kau sembah Allah tadi yang kau sembah tadi betul. Itu pasal juga. Masa ini kita cerita bab kita nak semayang lah kan. Masa kita nak semayang tadi, kita nak kata Allah tadi, dia daripada mana? Dia daripada pusat. Pusat ke bawah tak ada cerita. Tak ada cerita. Bak kaki, bak tangan, bak paha semua tak ada cerita. Dia cerita daripada pusat naik ke atas. Itu pasal dia kata Allah tadi ada di atas. Dia tak ada di bawah. Saudara faham? Ni saya tunjuk. Bila kita nak kata Allah tadi, start daripada pusat tu. Pusat akan naik. Terus sampai atas. Allah ada di atas. Itu kata Allah tak ada di kat bawah. Dia ada kat atas. Di jenjang yang paling tinggi sekali. Yang kita tak boleh umpama barang sesuatu. Jadi, kalau buat macam ni, bab kecil-kecil tadi, saya pun tak tahu. Tapi bila dengar Tok Guru cakap tadi, otak kita fikir, boleh terima tak boleh terima yang dia cakap tadi. Itu ilmu. Ilmu ni kalau kita boleh terima. Kalau kita tak boleh terima, tu bukan ilmu nama dia. Itu nama setan nama dia. Jadi, bila kita nak semayang tadi, kita nak kata Allah Maha Besar tadi, daripada sini dia naik. Daripada pusat dia naik. Dia naik sampai sini, sampai hidung, dia berhenti. Bukan dia berhenti, dah cerita dia berhenti. Allah, sampai sini berhenti. Tinggal kudrat, iradat, ilmu hayat. Kudrat, iradat, ilmu hayat. Tinggal lagi. Siapa dia nak? Tinggal kuasa, kehendak, ilmu hidup. Kuasa, kehendak, tahu, hidup. Baik. Sampai kat sini. Sampai kat nafas. Habis. Kisah cerita pendek lah kan? Cerita pendek.
Allahu Akbar. Belum bunyi bang lagi. Tinggal kudrat dan lima ayat ni, siapa dia nak sembah? Yang saya cerita telah lepas, perkaitan yang telah lepas. Siapa dia nak sembah tadi? Nak sembah Allah. Begitu juga bersifat makni. Sifat makni waktu mana? Waktu Allah sampai sini. Itu makni. Kerja makni. Kerja makni habis kat sini. Sampai kat sini mak ayah punya kerja. Pada Allah. Saya buka sikit dengan saudara-saudara. Saudara-saudara nak faham Ini dia katakan tadi, belajar mengenai diri. Satu peringkat satu peringkat. Kalau kata mana nafas, mana darah, mana roh. Tak apa. Nanti kita tetap. Nafas, nyawa, roh. Allah, Muhammad, Adam. Kita bicara lagi. Baik, hari ni kita bicara. Yang dia kata Adam kat pusat. Sesen Adam kat pusat. Kat dalam tuan-tuan. Dari pusat sampai ke sini. Ini kawasan Adam. Kawasan Muhammad, daripada hidung sini sampai ke Allah. Kawasan Muhammad. Saya buka saudara-saudara. Saya nak faham betul Adam daripada pusat sampai sini. Muhammad dah tutup dua lubang. Baru ni Allah. Baru betul. Baru dah cakap betul dah kan. Tapi perbuatan kita tak betul dah. Kita mesti belajar lagi kan. Itu cara dia. Cara dia tadi kita nak kenal diri. Kenailah diri kamu rata-rata sebelum kamu jumpa Tuhan kamu yang mulia. Tuhan kita yang mulia. Tak ada lagi dah Tuhan lagi dah. Waktu tu tak ada Tuhan, tak ada apa lagi dah. Kita kata kita Tuhan, kita pun habis. Wujud Allah. Di tempat yang mana ni? Laisa kamisli syai'un. Tempat yang tak boleh umpama. Dia kata kita naik atas ni. Kita naik atas ni. Jumpa Allah. Ni bertempat ni. Bertempat. Jika kita sedih dia tadi. Tak boleh nak umpama. Tak boleh nak umpama tempat. Macam tu, macam ni. Tak ada. Tak boleh nak umpama. Siapa yang tak boleh umpama tadi? Kita yang tak boleh umpama. Tu saya belajar tadi. Belajar kenal diri. Kita yang tak boleh umpama. Bukan satu perkara senang, susah. Tapi tu cerita senang sikit. Naik sampai kan. Lepas tu saya cakap, kencing kita, berak kita. Jadi, saya bercakap ni semua mengenai sifat. Tujuh sifat makni ni, dia daripada ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dia punya takluki dia. Kuasa tujuh sifat makni tadi. Kudrat iradat. Sampai kaki, sampai ujung kaki. Ilmu meliputi sampai ujung kaki. Hayat hidup sampai ujung kaki. Kita kenal diri tadi, kita tak boleh tinggal sifatnya. Jadi sifat ni kita nak tolak tadi yang saya dah tunjuk dari tu hari dah. Tapi saya sendiri pun tak boleh tolak juga. Bukan kata saudara-saudara ni tolak lah, ni tolak. Tak boleh. Kita tolak. Kata kita pandang. Kita pandang Cik Wek dah tadi. Kita pandang Cik Wek dah kan. Wow, kami gaya lah. Saat ni kita nak semayang tadi. Maghrib petang ni kan kita nak semayang kan. Kita nak kata takbir tadi. Wajah dia mai kat dalam kepala kita. Wajah dia mai kat dalam kepala kita. Siapa boleh buang? Saya tanya saudara-saudara siapa boleh buang. Jadi cara kita nak buang dah sikit-sikit ni tadi. Kita tengok Cik Wek yang jalan melengguk apa semua kan. Kita alih pandangan kita. Alih pandangan kita ke tempat lain. Ke tempat yang tak ada cewek. Itu orang jaga sifat tu. Bau sama juga. Ni kita bau ni. Kita selisih dengan dia. Oh, bau bukan main. Oh, yo. Sampai kita tulis tengok. Bau nak kena jaga. Bau dia tadi. Kita kena kunci nafas. Tu dia. Bernapas alam apa tadi? Bernapas dalam bernapas. Jaga nafas alam bernapas. Hang jaga nafas hang tadi waktu hang sedang bernapas. Hang bau satu macam dia, kunci nafas. Itu dia kata. Itu dia kata jaga sifat. Ini yang tak ada orang tunjuk. Ada kata hang memang pandang pun pandang. Pandang kok leh sikit kan. Cara kita nak buang dia tadi. Sampai kita angkat takbir ni tak ada satu renik. Tak ada satu renik pun dalam kepala kita. Waktu kita menyembah dia tadi. Bukan kata satu kau senang.
saya cukup susah. Saya sendiri pun tak boleh nak ikut. Tu pasal saya kata, saya mengajak tadi. Oh, dia menyampaikan Allah Ta'ala kata dia menyampaikan agama. Tak apa, bagi dia masuk surga. Tak ada. Hang untuk guru bukan apa. Kalau hang salah, tetap salah. Saya mengaku, saya wakil guru. Wakil mewakili wakil guru. Guru, ibu. Second guru siapa? Nabi Muhammad. Third guru siapa? Guru saya. Yang dapat taufik dan hidayah. Ini semua, ini teguran ni tadi. Ini siapa tadi? Kerana tadi Allah Ta'ala nak tegurkan kita ni tadi, apa yang kita buat tak betul saja. Saya buka ilmu tadi, bukan kata ilmu yang dua-dua negeri, tak ada mai. Semua daripada wahyu. Kalau saya buka kitab ni, dia punya wahyu turun cukup banyak. Masa saya buka kitab bab sifat ke tadi, saya buka bab sifat. Yang pertama saya buka. Ini kitab bab sifat. Kitab dia besar sikit. Kata bab sifat ni, kalau kita belajar sifat lah kan, kita belajar sifat, kita akan belajar ni kitab. Apa kata yang pertama tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Saudara-saudara yang Islam, 1000 engkau bagi harga ini kitab, tak ada jual punya. Engkau kasih 1000 pun bukan dia punya harga. Kita mesti mau jaga. Ini perkataan dibawa dari Lauh Mahfuz. Undang-undang Islam, orang yang memegang ilmu hakikat. Orang kafir dia tidak mahu mendirikan agama Islam, tidak semayang pun tidak apa dia bilang. Orang yang tak mahu mendirikan agama Islam adalah dia Nabi tidak mahu mengaku. Lepas tu ada perkataan lagi. Wal asri innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil sabr. Wa tawasaw bil sabr. Tasawuf aku wakilkan si Hasan an'amta alaihim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Rasulullah, engkau dapat petunjuk ilah hidayah. Orang yang dapat petunjuk ilah hayat. Dan sengaja kita keluarkan ilmu untuk umat-umat Nabi Muhammad. Ini kitab bab sifat. Bab sifat dia besar sikit nah. Ini kitab bab diri. Jadi dua kitab. Ini bab sifat. Tiap satu kitab ni dia ada tajuk dia ada cerita dia. Cerita macam ni. Jadi itu pasal saya cakap. Kalau saya cakap tadi, saya nak cakap apa buat dunia saya boleh cakap. Tapi tak ada faedah. Tak ada faedah pada tuan-tuan, tak ada faedah pada saya. Dalam minit saya kena peti je, terlungkuk, mampus. Saya tak tahu. Saya cerita tadi apa yang ada dalam kitab, sikit sebanyak ada sikit lebih kurang lah kan. Terkeluar lah. Kita manusia kan. Terkeluar yang sikit-sikit apa-apa perkataan. Tapi tak ada perkataan teruk-teruk. Itu saya cakap. Saya menyampaikan pada saudara-saudara tadi, mengikut kitab. Kalau kitab cakap macam tu, saya cakap macam tu. Saya tak ubah-ubah saya tak ada. Tu pasal saya kata tadi, ilmu mengenai diri tadi, diri siapa mesti kenal? Diri saya yang laknatullah. Allah, kalau nak cerita bab diri ni, laknat Allah tadi macam-macam lah. Kalau kita ceritakan musyrikin, waktu masuk waktu sembahyang, dia tak sembahyang. Bila kita tak sembah Allah saja, kan kita dah laknat dia dah. Dia tak mau usaha membesarkan dia dah. Tu saya kata bab laknatullah tadi, dia ada kitab yang ketujuh, yang keenam. Diri yang laknatullah. Saya terkejut. Pasal apa diri kita ni nak laknat Allah pula dah? Kan? Bukan Allah Ta'ala laknat kita tak. Kita duk laknat dia. Kalau waktu kita tak masuk saja kan, kita tetap laknat dia. Kita tak mengaku dia Tuhan kita. Itu pasal dia kata tadi. Pasal apa kita kena jaga waktu tadi? Kerana nak besarkan dia. Dia tak suruh kita sembahyang. Saya tak pernah pula jumpa dalam Quran yang saya tengok lah kan. Saya pun kaji juga Quran. Saya tengok. Saya baca habis Quran. Tafsir semua saya baca habis. Saya tak pernah jumpa lagi yang Allah Ta'ala suruh. Yang suruh kita sembahyang siapa? Nabi kita. Nabi Muhammad yang jadi rasul tadi yang suruh kita sembahyang.
Bukan Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala tak suruh. Kalau kata tadi inna dalam ni lah. Inna a'tayna kal kausar. Inna a'tayna kal kausar. Inna a'tayna kal kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami anugerahkan mereka yang anugerahi kaum kafir itu yang banyak. Sembelihlah dan korbanlah. Kerana Tuhanmu. Sembelihlah, sembahyanglah dan sembelihlah. Sembahyanglah tadi Allah, macam Allah Taala cakap, alah sembahyanglah. Dia tak paksa kita, Allah Taala tak pernah paksa kita suruh kita sembahyang. Yang paksa kita Nabi. Pasal apa? Nabi tahu cerita dia semua. Allah tak pernah suruh kita sembahyang. Betul saya cakap. Jadi kita sangkut tangan Nabi. Kita bukan sangkut perang, kita sangkut tangan Nabi. Itu maksud kita kena semayang seperti mana Nabi semayang. Kita kena ambil wuduk seperti mana Nabi ambil wuduk. Kita kena kencing seperti mana Nabi kencing. Kita kena berak seperti mana Nabi berak. Cuba saudara fikir. Ini semua jalan nak balik tu. Jalan nak balik. Saya tak sedar balik, saya sedar jalan nak balik. Tu saya cakap dia tadi. Masa kita nak semayang tadi, kita kena, sebab tu kata orang Islam ni kalau betul-betul dia semayang, dia tak boleh orang tengok. Semayang kena suruh. Betul saya cakap, betul Islam semayang kena suruh. Tak boleh orang nampak semayang. Itu hakikatnya. Pasal apa? Bila orang nampak tengok mengata. Apa semayang duk sengit macam tu kah? Semayang kekek kan? Tak ada. Kita semayang betul-betul. Dari betul. Angkat takbir, rokok, itulah sujud, semua betul. Tapi pasal apa tadi? Kita semayang tadi. Kita angkat takbir tadi. Allah Akbar. Kita bukan boleh cakap Allah Akbar, tak boleh. Pelan-pelan tak boleh. Bila kata Allah tadi, dua-dua telinga kita ni tadi, tak dengar. Tak dengar apa satu berbunyi di dalam dunia ni tadi. Kita tak bawa pendengaran tu kepada Allah yang kita sembah. Surah fikir ni lah. Surah macam ni lah. Nawaitu salli fardhu maghribi salasa raka'atin ada anillahi ta'ala. Allah. Berdengung. Berdengung dia tadi macam bass. Dia akan keluar kat telinga ni. Tapi bukanlah sampai macam itu kan. Seolah-olah macam itu. Kita tak dengar dah bunyi kat luar. Tak berbunyi. Tak dapat kita dengar lah. Itu takbir orang Islam. Ni saya buka ni. Saya buka ilmu tinggi ni. Takbir orang Islam. Bukan Allah Akbar. Tak ada. Semayang macam tu tak ada. Itu semayang kau. Kalau semayang ikut ini, dia tak boleh. Takbir dia ada cara. Mula-mula dia kunci dah. Dia bab diri Pasal apa dia kena kunci? Bab Adam. Bab lembaga Adam. Bila dia kunci saja, dia balik setitik. Bila dia kunci nafas saja, dia akan balik setitik. Titik ni nak naik titik bar. Ni yang kata titik bar tadi dia nak naik tadi. Itu juga titik bar. Itu juga sumpah darah. Pak Didi saya beritahu. Jadi bila kita kunci saja, saya balik Bani Adam. Benih Adam. Kita balik pada benih Adam. Tapi bukan kata nak balik buat ni, tak ada. Dengan isyarat saja. Kita balik pada benih Adam. Benih Adam dia kunci dia balik pada Muhammad. Bila Muhammad naik saja sampai sini Rasul. Pusuk. Dia ada step dia. Kita kena belajar. Kita nak semayang kena ada step dia juga. Bukan kata pipi. Allah. Macam biasa kita tengok kat masjid-masjid ni kan. Untuk semayang Jumaat kan. Dia main saja dia. Tak boleh. Saya cakap tak boleh.
Tapi kalau saudara-saudara cakap boleh, saudara-saudara belajar di tempat lain yang kita boleh macam tu, saudara buatlah. Tapi yang macam ni, yang di sini saya mengajar tak boleh macam tu. Dia dah step. Ni titik darah. Ibarat katalah titik darah. Titik darah dia kena naik. Titik darah ni tadi, itu pasal dia kata tadi, kenapa orang lelaki-lelaki tadi dia kena pakai songkok? Orang perempuan pakai pudah lah kan, tutup semua muka kan, semua kulit kan. Itu saya cakap, bila belajar ini saya cakap, semua cerita dalam dunia, semua saudara-saudara tahu. Jadi saya tahu. Tak payah saya nak abang. Dalam kepala saya cakap, oh ini dia. Tu dia cakap. Itu dia kata, amalan tadi, dia memperkenalkan tadi apa, segala gerak-gerik kita. Sebelum kita bergerak nak kata Allah tadi. Aku beritahu dengan kau, ini kau kena jaga. Ini kena jaga. Pendengaran kita, lagu apa semua kita dengar. Kita jangan dengar. Nak tolak tadi kita jangan dengar. Tak apalah orang kata kita orang alim lah, orang wiri, orang kata apa tak apa. Jadi kita tak mau dengar tu. Bila dengar tadi dia tenyengnya masa kita angkat takbir tadi, dia berbunyi. Sikit semayang dia mesti berbunyi. Dia ingatkan renik pun tak mau ada. Itu yang saya cakap, saya sendiri pun tak sanggup. Bukan tak sanggup tapi kena juga lah kan. Kena juga buat. Ini saya cakap tadi, ilmu mengenal diri. Baik. Bila sampai sini dia kunci. Nanti saudara-saudara faham lah. Saya akan buka. Cerita dah macam mana. Bila kunci dia balik setitik darah. Setitik darah ni naik. Ini api ayat ni tanah ni. Setitik. Ni titik bar nak naik ni. Tu pasal cakap. Bar bila duduk kat bawah jadi babi. Pasal itulah. Pasal bar tak naik. Pasal macam mana bar nak naik. Tolak menolak. Napi menapi. Asbab-masbab. Tak ada. Kan? Hadis saya cerita bagi. Yang kita kena semayang tadi. 5 waktu tadi. Kenapa? Ini nak naik. Itu pasal kita tak boleh tinggal semayang. Memang sampai mati kita tak boleh tinggal semayang. Titik ni naik. Bar ni naik. Sampai kat sini. Dia tak berhenti. Dia kat sini tak berhenti. Dia makan kuda darat. Dia tak berhenti ni. Tetapi kita cerita satu persatu. Kuda ada ilmu hayat tadi. Apa dia nak buat tadi? Dia nak jumpa Allah. Itu pasal dia kata sifat kena serah diri. Yang kita pakai tujuh sifat mani tadi, itu sifat kena serah diri pada Allah. Allah nak pakai itu sifat. Ni yang saya belajar lah. Jarang saudara dengar. Mana belajar sifat 20 tak ada. Allah nak pakai sifat. Betul tak betul? Tak betul kot. Baik. Kalau Allah pakai sifat, Allah bersifat. Belum kita semayang lah kan? Kalau Allah bila pakai sifat, dia dah beri mata. Itu pasal sifat tadi dia pinjam kita pakai. Pasal nak balik pada dia balik. Siapa nak balik tadi? Bukan diri nak balik. Sifat je nak balik. Tapi saudara-saudara belajar sifat 20 sifat lain tak ada yang kata Allah nak pakai balik sifat. Tak ada. Allah nak pakai sesaat, sedetik saja. Sesaat, sedetik. Kita tak ada perasan. Allah pakai sifat. Dia bagi kita balik. Maka kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Habis. Dia bagi kita balik. Dia bagi kita pakai balik. Itu pasal dia kata, ini sifat, dia kena naik. 7 sifat mani tadi, dia kena naik. Dia kena himpun tersusun napi dan asbat. Tak boleh kata, kita semayang sifat tinggi kat bawah. Tak boleh. Itu kita orang boleh lah kan. Orang boleh lah kan. Ini kalau cerita betul-betul, dia tak boleh. Sebab Allah nak pakai balik sifat. Bukan dia tengok nak, dia nak pakai balik. Sebab dia pandang tak ada mata. Pasal apa? Biji mata dah bagi kita dah. Sifat manusia tadi alam hakikatul zat. Sifat mani sifat diri pada zat. Ibarat kata tadi macam kata telapak tangan dengan belakang tangan lah. Telapak tangan tu makni, belakang tangan manusia.
Di mana mak ni pergi? Ini ada mana yang ni? Sebab tu saya cakap tadi. Waktu kita angkat takbir tadi, sampai sini, mak ni dah kerja. Allah. Dia tak berhenti dah, terus tu. Terus. Allah. Sampai sini mak ni yang kerja. Mak ni dah habis. Mak ni yang kerja. Bukan kita semayang, kita bertinggi sifat tak boleh. Yang nak kata ada siapa? Nak kata sifat juga. Tu kita kena bawa. Kita pergi ke mana hanya kita kena bawa ni sifat. Sifat tu daripada kita. Ini yang kita nak jaga tadi. Jaga pendengaran kita. Tu dalam syariat adalah kan. Yang mana tujuh sebab ni dalam syariat semua sudah ada. Itu tak menafikan. Itu memang betul ya. Dia cakap. Tapi pada budak-budak yang belajar boleh lah kan. Kita yang dah tua ni tadi. Dah 70 dah umur. Saya dah 70 dah umur kan. Takkan duduk macam tu lagi. Kita kena pakai yang ni. Ini awaludin ma'rifatullah. Budak-budak yang belajar syariat dia kena belajar ini dulu. Mak bapak dia kena ajar ini dulu dengan dia. Kaum ibu, kalau ada tengok saya punya video kan, saya harap betul-betul dah cakap. Kaum ibu tolong fikirlah. Bukan kata, oi aku agama aku ni, laki aku dah. Tak ada. Laki nak mati, laki mati dulu, laki pi dulu. Kita kemudian ni apa nak kena sembahyang 5 waktu ni apa? Apa hal kalau kita tak ada ilmu? Betul ilmu ni nuntut ni tadi. Memanglah kalau kita nak menuntut tadi, perempuan dia duduk asin. Laki-laki duduk asin. Ada tirai. Itu betul. Tapi kalau dah laki mati, siapa nak buat habis? Abang-abang dia, adik-adik dia, saudara-saudara dia. Kalau tak bawa dia pergi jumpa ini ilmu, hang tanggunglah hang. Adik-beradik hang akan tanggung sampai ke akhirat besok. Dia akan tanggung dosa. Sebab tu kata adik-beradik tadi kita bukan boleh main-main punya. Kita kena tanggungjawab penuh ni bab agama. Bab agama kita yang pertama. Nombor 2 bukan ibu. Bila bapak mati baru ibu jadi bapak. Ibu mengajar pada anak-anak. Kalau ibu tak ada ilmu, dia nak ngajar anak-anak dia macam mana? Awaludin ma'rifatullah macam mana dia nak ajar pada anak dia? Guru dah mati dah. Nak tanya siapa? Walaupun ada kat Australia pun kau kena pergi. Kau kena menuntut ni ilmu. Sampai dah habis ketiak dah. Baru kau beritahu pada Allah. Aku dah tak boleh pergi dah. Itu dia kata tadi, Allah Ta'ala tunggu di ujung nafas. Allah Ta'ala tunggu di ujung nafas. Cuma saya kata tadi, ini ilmu mengenal diri tadi. Diri siapa yang mesti kenal? Diri saya yang duduk laknat Allah. Apabila dia tak kenal ini diri, dia semayang pun tak betul, apa hal? Bukankah dia laknat Allah? Okey, yang biasa. Allah Akbar. Macam ni. Dini pun Allah Akbar, pitang ni. Dini pun Allah Akbar, pitang ni. Tang ni tak sampai. Tu dia kata semua yang kita nak habis. Ni semua dia tak diterima kan? Pasal apa tadi? Pasal tak jaga sifat. Jadi pasal apa kita kena jaga sifat tadi? Kerana Allah dan kita sembah tadi dia tak diumpama sesuatu. Allah yang kita sembah tadi dia tak diumpama sesuatu. Siapa yang tak diumpama sesuatu ni? Kita tak diumpama sesuatu. Kita yang menyatakan yang Allah yang kita sembah tadi tak boleh umpama sesuatu sebesar renik, sebesar habuk sekalipun tak boleh. Pasal apa tak boleh tadi? Sebab kita malas. Kita maujud. Setiap maujud yang kau bawa pergi jumpa aku, kau akan terima balik barang semua. Tu macam dia kata tadi, dosa-dosa kita tadi bukan orang lain dapat, kita juga yang dapat. Sebab tu kita hidup tadi sampai 60-70 tahun dah penat, dah semput, dah darah tinggi, dah kencing manis, dah macam-macam kena. Pasal apa tadi? Segala yang perbuatan kita semua Allah lempak balik ke muka kita. Kita kena tanggung. Bukan adik kita kena tanggung. Bukan abang kita kena tanggung. Bukan bapak kita kena tanggung. Kita yang nak mengaku Allah Akbar, yang nak kata Allah Akbar tadi, kita yang kena tanggung semua. Lepas tu dia kata, dia lempak balik segala perbuatan yang tak betul semua dia lempak balik.
Kalau aku Allah, kau sampai pada aku. Aku akan tunjuk tangan. Aku akan terima kau. Itu dia kata tadi. Allah Ta'ala tadi, dia dengan kita, kalau kita nak dekat dengan dia, sedepah, dia akan hulur kita sedepah lebih. Ini yang dia kata. Sedepah lebih, dia hulur tangan. Dia hulur tangan dia. Menyambut kita naik. Saudara faham tak? Tetapi kalau engkau tak pakai ikut undang-undang sifat, engkau akan jauh beribu-ribu batu, berjuta-juta batu. Kalau engkau tak ikut undang-undang sifat. Saudara faham? Bukan kata saya kata, ini daripada teguran daripada Allah dan Rasulnya yang menyampaikan kepada saya. Maka saya sampai kepada saudara. Macam gitu punya cara. Saya tak mau cakap lain. Saya cerita bab ni, bab daripada sifat sampai sifat semayang. Tak nak cerita bab lain. Cerita bab diri saya apa itu tak pernah dah lepas kan. Saya tak mau cerita lagi dah. Saya cerita bab ni. Nanti akan datang saya buka bab kalimah. Bab kalimah tadi bukan la ilaha illallah, bukan. Daripada lam sebelum jumpa alif, dan jumpa alif dia jadi apa, dia jadi apa. Besok kita akan buka. Ini cerita dia dalam kitab bab sifat. Ini bab sifat yang saya tunjuk tadi, yang besar tadi. Saya akan tunjuk nukil dia sikit. Bab kalimah sebab kitab ni tebal. Dia tebal. Dia mula-mula cerita bab sifat. Lepas tu bab nafi. Lepas bab nafi, bab wujud. Jadi saya tak cerita bab tu, ni bab kalimah. Saudara tengok. Ni bab kalimah. Itu muka surat yang pertama tadi. Baik. Bila muka surat yang kedua. Ini muka surat yang kedua. Muka surat yang kedua, tak apa, tak baca tak apa. Saya tunjuk cukup. Lam, nampak lam? Lam itu dia bergantung semua hidup di dalam dunia ini. Di dalam dunia ini. Lam sama alif tu tadi dia bergantung semua hidup di dalam dunia ini. Sebelum dia bercantum dengan alif ni tadi, dia ada cerita lam dulu. Nampak huruf lam. Di bawah ni tadi baru dia tahu lam alif la. InsyaAllah kita akan sampai bab ni. Mungkin akan datang saya akan buka bab kalimah. Saya dah buka bab diri sikit lebih kurang saudara-saudara tadi. Ini cerita dia bab diri. Bab kita nak semayang. Kita dah bangun dah, congok dah, umur 18 tahun dah. Oh, gagah lah kita. Balik kerja apa semua kan. Tapi kita pakai sifat siapa tadi? Kita buat kerja, kita buat report, kita pakai sifat siapa tadi? Yang kat kerja, orang main cerita kita. Ni apa nama, Jalil tadi macam tu lah, ni macam ni. Semua kita dengar. Bila kita dengar masuk di dalam, dia akan jadi taik dekat dalam. Jadi taik yang kita takut. Waktu kita akan takbir tu tadi, waktu tu, taik tu akan keluar. Dia akan keluar bersama dengan kita angkat takbir tadi. Apa hal kita? Itu saya tadi kena jaga sifat. Tadi pasal apa? Ditakuti sifat menyengutui Allah. Itu saya kata, dosa tak ada siapa yang boleh ampun lagi, melainkan dosa yang menyengutui dia. Itu yang saya cakap. Bab diri yang tadi, saya cerita sebandingkan dengan saudara. Tak apalah, kita dah diri sekarang. Sekarang umur kita 17 tahun. Kita nak pergi semayang. Saya cerita bab semayang saja. Bab jaga sifat, bab semayang. Bab sifat, bab jaga sifat, bab semayang.
Saya tak ada cerita lain. Cerita ni daripada cerita Nahu ke, cerita berjanji ke, cerita apa, semua tak ada. Sebab itu benar semua, tak boleh bawa ke mana tu besok. Kalau kita berjanji sikit pun, bukan main kuat kita berjanji, wah, kat orang kuri, wah. Itu bukan balik lagi. Dia duk ada kat dalam dunia ni. Yang kita baca banyak tadi, dia terkumpul kat dunia. Tunggu nak hempap kepala kita je. Bila dah hempap dah besok, mulalah kita pengsan dah. Macam-macam penyakit kita akan kena. Lepas tu kata orang Islam ni kena penyakit lebih pada musyrikin. Pasal apa tadi? Pasal dia tahu Allah tu ada. Tapi dia tak sembah dia. Dia tak sembah Allah yang betul. Itu yang kita takut. Takut yang ni. Jadi, waktu kita napi-menapi tadi, dia balik pada benih Adam. Dia kita cerita bak nak naik, nak naik, nak merat, nak jumpa Allah. Dia balik titik bar. Sekumpah adalah nafas, nyawa, roh. Dekat sini. Bila dia Allah sampai dia naik ni. Naik. Itu daripada Allah. Nafas kita, nyawa kita, roh kita, semua terserah balik pada Allah. Sebab Allah yang jadikan tadi. Roh Nabi Muhammad pun semua dia jadikan. Tapi Nabi tadi, dia perantaran pada kita dia. Itu pasal kita, Muhammad Rasulullah yang mana? Nabi Muhammad yang mana? Muhammad yang mana? Muhammad yang mana? Nabi Muhammad yang mana? Muhammad Abdullah yang mana? Muhammad yang jadi pesuruh Allah tu yang mana? Berapa Muhammad ada ni? Muhammad satu ya. Itu pasal kata tadi, katakan olehmu ya Muhammad. Katakan olehmu ya Muhammad. Katakulullah ahad. Katakan olehmu ya Muhammad, Allah tu sah. Macam mana Muhammad nak cakap? Muhammad pun tak tahu nak cakap. Itu pasal kata tadi, kita nak baca Quran, kita kena faham kias, misal, iktibar. Demi Allah saya cakap, betul yang saya cakap. Saya berani bersumpah. Kalau kita tak nak faham kias, misal, iktibar, kita jangan baca Quran. Betul. Quran lanat kita balik. Quran sumpah kita balik. Bukan kata kita baca Quran tadi kita dapat pahala tak? Bala lagi kita dapat. Dia 1, dia 2, dia 3 tak apa dia baca Quran, tak apa dia tak salah. Kau sampai umur 20, 40, 50, 56 tu dia duk baca mengirai-ngirai kat masjid tu apa cerita? Hang faham? Faham tu tak ambil aku? Hang faham kias? Betul Allah Ta'ala bagi. Pasal apa dia kias tadi? Kerana Iblis dan syaitan dia banyak. Dia tu kacau. Sebab tu Allah Ta'ala tak cakap lagi. Quran tadi 10 juz. Terang-terang dia cakap. 10 juz tadi samar-samar. So kita fikir. Jadi kita nak baca Quran macam tu je lah. Apa tu kita baca tafsir dah. Tafsir dia kata Allah Ta'ala tu begitu. Macam tafsir kita katakan tadi. Saya sambil ya. Satu benar saya lupa. Sifat maknaya. Yang tu saya buka kan sifat maknaya. Allah Ta'ala berkata pada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa nak jumpa Allah Ta'ala tadi. Nak tengok Allah Ta'ala macam mana tadi. Maka Allah Ta'ala kata Nabi Musa. Dengan sempurna perkataan. Nanti ada kat sini saya baca. Nak cari tuan sikit ni. Wakallahu Musa taklima. Wakallahu Musa taklima. Artinya berkata Allah Ta'ala akan Nabi Musa dengan sempurna perkataan. Wakallahu Musa taklima. Saya cakap ni, jangan marah ni nak tafsir ya. Allah Ta'ala kata pada Nabi Musa. Apa Allah Ta'ala kata pada Nabi Musa? Nabi Musa tak riwayat pun cerita sejarah tak cerita apa pun.
Allah Ta'ala berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa dengan sempurna perkataan. Apa yang Allah Ta'ala kata pada Nabi Musa? Dan apa Nabi Musa kata pada Allah Ta'ala? Tu saya cakap kena faham tafsir, kena faham kias, kena faham iktibar. Dalil menunjukkan, saya menunjukkan. Dalil, saya menunjukkan, saya tahu. Saya menunjukkan kepada saya tahu. Yang ni. Apa Allah Ta'ala kata pada Nabi Musa? Nyinyong cakap macam tu lah? Tak ada. Nabi Musa nak kata Allah tadi dengan sempurna perkataan. Allah Ta'ala berkata akan Nabi Musa dengan sempurna perkataan. Tolong tafsirkan betul-betul. Tu lah saya kata, kalau baca kita tak faham kias, misal, iktibar, tak ada apa kita baca. Oh ni Allah Ta'ala katakan Nabi Musa, tak apa Allah Ta'ala kata. Apa Allah Ta'ala kata? Tak ada cerita sampai hari ni, tak ada. Apa Allah Ta'ala kata pada Nabi Musa? Nabi Musa kau cantik. Nabi Musa kau kaki tepi on. Ada Nabi Musa, Allah Ta'ala kata macam ni, tak ada. Nabi Musa dikata Allah tadi dengan sempurna perkataan. Buat sampai sini. Sempurna, semua cukup. Kasar, tarat, ta'in, kalbi, kauli, fi'li, semua cukup. Itu dia. Itu dia kata tafsir tadi. Kita nak kena kias, misal, iktibar. Kalau kita tak faham kias, dia tak faham. Dia kata kat situ, berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa. Akan Nabi Musa. Akan tadi. Daripada Nabi Musa tadi. Akan tadi daripada Nabi Musa. Dengan sempurna perkataan. Saya ulang-ulang kali. Saya cakap. Mula-mula dulu saya baca. Saya tahu. Alah. Ini apa lah. Cerita biasa kan. Tutup. Tunggu kata hang buka baliknya apa hang baca tadi. Hang baca satu-satu maknanya punya bab. Itu Allah Ta'ala beritahu apa? Melihat dia tadi dengan sekalian makhluk. Makhluk kita lah. Allah Ta'ala melihat dengan sekalian makhluk. Habis macam mana? Macam mana dia kata? Tu pasal dia kata sifat ni tadi dia nak pakai sekejap saja. Allah nak pakai sekejap sifat tu, bukannya lama. Bukannya sesaat. Sekejap saja. Siapa faham lah kan? Siapa tak faham lah. Sebab sifat tu datang pada Allah. Dia main sini tujuh lubang dia dah. Di 7 lubang dia. Dia wakil tuan rumah tadi. Dia duduk di atas sekali. Itu pasal dia kata tadi, tuan-tuan ada dekat atas, tuan-tuan yang ada dekat atas. Tuan-tuan yang nak menyembah Allah, dia ada dekat atas. Saudara faham betul lah, saya cakap betul. Itu pasal dia kata sifat, segala sifat tadi semua ada dekat atas. Bukan dekat bawah. Yang kita cari kat bawah tak ada. Itu pasal kita kena sifat ni betul-betul. Pendengaran kita yang tak nonoh kita tolak. Pemandangan kita yang tak nonoh kita kena tolak. Tolak tadi macam mana? Kata cerita bagilah. Terpandang. Panjang bak lah kan. Okey, alih ke pandangan kita. Alihkan pandangan kita daripada kita pandang terus. Jadi gambar ada tadi, dia akan masuk ke dalam, dia akan jadi tai kat dalam ni. Kat dalam kepala kita dia akan jadi tai. Dia akan jadi tai kepala kita. Bila kita angkat takbir, semua bang tu keluar. Kita memang kita tak bawa bang tu, tapi kat dalam dia keluar dah siap. Tu saya cakap tadi, kenalkanlah diri kamu rata-rata sebelum kamu kenal Tuhan kamu yang mulia. Sebab tu kita semayang tadi, kita ada kunci kita. Sebab ini darah nak naik ni. Sampai kat sini dah berhenti. Cerita dia berhenti lah kan, tapi cerita dia terus lah. Masa kita angkat takbir tu, dia terus lah. Tapi cerita bastik tu dia berhenti. Dia tinggal kudrat, iradat, ilmu hayat. Nampak? Cungit. Kemana aku nak pergi sekarang? Kemana aku nak pergi? Aku nak pergi pada Allah. Pergi pada Allah. Kalau kita tak pergi pada Allah, kita tak pergi mana? Dari sini kita pergi. Jadi kita semayang 5-6 kali. Sampai kita mati tadi, daripada kita semayang, daripada muda sampai mati tadi, semua selepas kot ni semua.
Tak pi kadang. Sasaran dia kita tak pi. Jadi saudara fikirlah. Boleh terima atau tak terima. Saya pendapat saya tadi saya tunjuk secara spontan lalu lah kan. Sebab masa tak mengizinkan saja nak masuk dorang lah kan. Saya cerita lebih kurang. Jadi budak ilmu ayat dia dekat sini. Di mata. Sampai kat pang hidung. Dia berhenti. Dia ada berhenti tadi. Dia makni nak naik ni. Makni dengan titik darah semua nak naik ni. Titik darah, nafas semua nak naik ni. Nak jumpa Allah nanti. Nak serah diri. Dia kena naik serah diri. Betul ya rukun 13 tadi ada cerita dia. Betul dia kata rukun 13 waktu sekarang dia saksi. Ini saksi dia tadi sama masa kalam tadi. Sama masa kalam ni kalau betul-betul kena cerita betul-betul. Saya tak mau lahir kat dunia ni. Saya tak minta dia. Sebab tu saya belajar mula-mula saya bertanya pada cikgu saya. Kenapa saya dilahirkan kat dunia? Kalau saya kena semayang, saya kena itu. Lebih baik saya jangan dijadikan. Kenapa Allah tak jadikan? Kau tutup mulut kau. Kau tengok aku tulis kat paitan. Dia tulis saya daripada saya, daripada mak bapak saya sampai ke Nabi. Baru saya diam. Lepas tu kita nak jadikan satu-satu anak tadi. Alamak. Saya nak cerita tak baik kan, berdosa kan. Saya tak mau cerita kan. Kita kena fikir. Anak ni keluar kaki cengit. Anak dia keluar mata buta sebelah. Pasal apa? Pasal apa anak tu mata buta? Pasal apa anak kaki cengit? Pasal apa? Pasal apa terketak-ketak? Terkiuk-kiuk? Pasal apa? Allah Ta'ala tadi kan? Tu saya cerita dengan saya. Saya tak terima benda tu. Allah Ta'ala tak adakan anak aku dah menjadi dah. Allah tak adakan umur dia 40 tahun dia kena menyakit lidah. Tak ada. Allah Ta'ala tak ada turun takdir macam tu. Allah Ta'ala turun pada siapa? Pada orang-orang yang beriman. Sebab tu dalam Quran tadi cerita, hai orang-orang yang beriman. Dia tak sebut hai orang-orang yang buat kereta buat. Tak ada. Dia sebut pada orang-orang yang beriman saja. Kalau orang-orang yang beriman dia kena macam tu tadi, betul. Ujian daripada Allah dah sampai. Kalau macam kita congkak ni, Allah Ta'ala nak turun kata, pergi dah, tu temerang dengan saya lah. Betul kita, anak tu kepala besar sebelah, kepala besar kan. Salah siapa tadi? Salah siapa kepala dia besar tadi? Semua bapak dia buat kerja tak, no. Mak bapak tu tadi, sebelum nak jadi anak tadi, sebelum nak pantas setitik mani tadi, aduh dia kena belajar. Bukan kata pi tujuh tak boleh. Saya cakap maaf lah cakap tantang. Tak boleh. Sebab tu kita ini takdir Allah. Ini Allah punya kuasa. Kita tuduh Allah Ta'ala tadi. Dia buat macam tu, dia buat macam ni pada kita tadi. Sebab tu kita sebelum kita nak tuduh Allah Ta'ala tu buat macam ni, kita kena kaji dulu betul ke ini Allah Ta'ala hantar. Betul ke ini apa takdir tadi Allah Ta'ala turunkan. Sebab tu saya pergi pejabat agama pasal anak saya nak kahwin. Saya bertengkar dengan Pak Imam, dengan Tok Kadi, apa semua mahkamah tu penuh. Bertengkar. Saya nak kahwin anak saya perempuan. Saya nak laki-laki tu yang amal ibadat lah kan. Kata si Tok Kadi tak faham dah lah. Dia kata, hang saya tak ada iman. Saya tak apa, aku tak mau tanya yang lain. Aku tanya yang keenam apa dia? Qada dan qadar. Hang dah terima dah qada dan qadar. Dia yang tak mau terima pada Allah dari qada dan qadar. Anak aku nak kahwin, nak menikah pun kena qada dan qadar ke? Oh, qada dan qadar tadi Allah Ta'ala turunkan bagi anak hang dengan si pulang menikah. Macam tu. Tak ada cerita qada dan qadar pun. Ni. Cuba kita tengok lorong ni. Lorong yang kita nak naik ni, tak ada satu lorong yang mengatakan qada dan qadar yang tadi. Janganlah kita tuduh Allah Ta'ala yang bukan-bukan. Kalau kita dah kena anak macam tu, kita kena terima lah. Tapi salah kita, waktu kita buat tadi, kita tak fikir. Kita hanyut semacamnya. Bila dah keluar anak kaki sengit, anak mulut biun, apa semua, kita kata ni takdir Allah lah. Senang kita tuduh dia.
Allah Ta'ala nak buatkan kita macam tu ke? Allah Ta'ala ciptakan Adam semulia-mulia tau. Semulia-mulia. Allah Ta'ala ciptakan dia. Allah Ta'ala ciptakan kita tadi. Semula secantik-cantik. Saya nak buka Quran, saya tak tahu. Hadis saya tak tahu. Tapi saya boleh cerita satu persatu. Jangan kita tuduhkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kadakkan kita. Allah Ta'ala ini apa macam-macam lah. Semua kita tuduh. Tapi kita tuduh dia, dia diam. Dia tak cakap apa. Dia tunggu kita balik besok. Di sana kita boleh tahu yang kita tuduh dia tadi macam mana. Di atas dasar apa yang kita tuduh dia tadi? Di atas dasar apa yang kita boleh tuduh yang katakan Allah Ta'ala tu buat kat kita macam tu, macam gini? Ada teori dia. Ada teori dia. Kadang-kadang dia diturun pada orang-orang yang beriman. Bukan macam kita, congkrak. Saya bukan beriman. Tapi saya tahu macam mana kedudukan saya tahu. Bangsu-bangsu, pelan-pelan saya buat. Betul saya kata, saya bukan guru. Saya mewakili wakil guru. Tapi saya nak tunggu kat dalam YouTube ni tadi. Seandainya ada orang Melaka, ada orang Singapura, ada orang Kuala Lumpur, kalau mereka buka bab ni, saya tutup. Pelajaran saya tutup. Pasal apa? Orang yang nak buka tadi, tu semua anak dalam tu. Semua geng saya semua tu. Semua sekali belajar dengan saya. Kalau lah mereka nak buka YouTube, nak ganti tempat usul, tak apa, saya tutup sama YouTube. Saya bagi mereka jalan. Sebab apa? Ilmu sama. Jadi, pasal apa saya keluar tadi? Kerana tadi, tak tahu langsung tadi, saya nak tunggu je mereka keluar. Kalau ada YouTube kan, nak keluar amalan tauhid kan, tak ada siapa keluar. Tapi tak apa. Saya tunggu dah bertahun dah tunggu. Tak apa, aku keluar. Aku nak tengok mereka pula. Saya nama usul. Kat Singapura orang tahu saya. Kat Johor yang dulu lah. Yang lah tak tahu dah kan, tak kenal kan. Kat Melaka tahu saya. Kat Selangor tahu saya. Kat Kuang Kundang tahu saya. Kat Prai baru saya seorang. Kat Prai ni baru saya seorang saja. Yang saya balik ilmu daripada Singapura sampai ke sini saya seorang. Ini pertama kali saya buka tadi. Saya tak nak cerita lain. Saya nak cerita bab kita nak semayang. Kita dah kena diri kan. Sama bahasa kalam kudrat iradat ilmu ayat. 7 sifat ma'ani tadi. Apa dia buat kerja semasa dia hidup? Ni, tubuh ni apa dia buat kerja? Yang kita tengok dia macam tu je kan. Yang kita tengok. Tak apa, ini saya padam tak apa. Saya baca lagi sekali. Amalan tauhid bab diri kitab pertama. Amalan tauhid bab diri kitab pertama. Hidup kamu itu sia-sia di sisi Allah. Dia bagi tahu hidup kamu itu sia-sia di sisi Allah. Kamu belum belajar tasawuf, mengenal diri. Tuju pada kita lah kan. Minta maaf lah kan. Dia tuju pada kita. Jaga baik-baik sikit saudara-saudara. Sia-sia hidup awak. Awak hidup tak tahu asalnya diri. Saya nak padam ni. Saya padam. Saya dah bagi saudara baca kan. Saya nak padam lah. Bagi terang sikit. Oi, pasal apa hang padam tadi? Ui. Tak saudara lah. Jadi kalau nak tulis apa-apa tak ni, tak lagi boleh tulis sikit apa-apa kan. Tapi saya tak tulis. Saya nak cerita saudara ni. Kita cerita bab diri tadi. Kita cerita bab agama tadi. Kita tak boleh bercakap dekat kedai-kedai kopi, tak boleh cakap. Sebab tu kedai-kedai kopi ni, itu tempat yang kotor. Kerana saya nak cerita dengan saudara-saudara tadi. Tapi tak baik kan saya cerita dia kan. Kalau dikatakan dalam dunia ni yang kita hidup sekarang tadi, penuh dengan huruf Quran, penuh. Seisi dunia penuh dengan huruf Al-Quran. Kita jangan tersepak teradu macam-macam. Pasal apa tadi? Pasal tak balik. Jalan balik kita tak ada.
Kita baca habis kat sini. Kita baca habis kat dunia. Habis kat dunia. Jadi dalam dunia tadi berapa ribu juta manusia ada. Hari-hari membaca. Kita tak kita nak baca tadi. Mesti balik pada ibu. Kita baca ke apa? Orang kata orang belajar apa ni? Bab nahu lah. Bab apa ni? Macam-macam lah kan? Yang macam orang belajar tadi. Semua tu dia bergantung pada siapa? Yang kita duk baca tadi. Kalam kita duk baca. Mata kita lihat, dia tengok huruf kita baca tadi. Telinga dengar. Itu 3. Pakai tu rumah, pakai tu rumah. Itu 3 dengar tadi. Bila kita baca, dia masuk kat sini. Masuk kat telinga. Mata dia tengok. Tapi kita tak, bakal mata kita apa? Maknanya ada duduk parti, duduk ambil gambar lah. Duduk gambar siap lah. Maknanya maknanya tadi, ibarat telapak tangan dengan belakang tangan. Itu. Maknanya. Terpaksa kata tadi, kita buat apa dalam dunia tadi, Allah Ta'ala tak payah tengok dah. Dia tak payah tengok dah. Sebab apa? Dia sifat dah bagi kita pakai. Allah Ta'ala tak pakai sifat. Allah Ta'ala kaya apa? Dia kaya sifat. Kita kaya apa? Kita kaya RM2 ya. Dia kaya sifat. Itu kata Allah Ta'ala Maha Kaya. Dia kaya apa? Dia kaya sifat. Kalau orang nak cerita macam itu macam ni dengan saya, terus saya cerita dengan saya. Saya tahu semua. Saya nak cakap, tak mau cakap. Allah Ta'ala kaya sifat. Sebab tu dia kata, sifat tu tadi kepunyaan aku. Dia sifat tadi dia kena serah diri balik pada aku. Aku nak pakai sekejap saja. Faham tak? Tapi taklah. Tadi kita naik tadi. Mana kata tadi? Darah kita naik tadi. Naik seketul. Tak ada. Dia ada syarat dia. Dia ada isyarat dia. Cara-cara dia ada. Cara-cara apa sifat nak balik jumpa, sifat nak balik. Tanah air api angin nak balik. Darah nak balik. Wujud ilmu nusul nak balik. Kasar tanah air nak balik. Semua yang mana kita ucap semua nak balik. Tu pasal tadi jangan kita baca yang tak senonoh. Kita baca macam-macam lah yang duk mengajak ni kan. Apa saya nak abang tak tahu kan. Macam-macam kita duk. Kita baca tadi. Dia kena sampai. Kalau dia tak sampai pada Allah, dia nak pergi ke mana? Yang kita baca tadi dia nak pergi ke mana? Kalam duk baca. Sama duk dengar. Basah duk tengok. Betul tak betul? Betul tak? Jadi kita duk baca ni dia berkoyan-koyan kita baca tadi. Sahabat tentang ni. Nak pakai. Kau tak mau pakai tak apa. Sahabat tentang. Yang kita duk baca ni tadi, dia sebenarnya dia kena balik dari sini. Apabila kita ucapkan Allah tu tadi betul, yang mana kita baca semua balik sini. Apabila kita ucap Allah tu tadi tak kena tempat dia, tunggu kita mati besok. Sekarang waktu tak mati, saya tak bercakap. Saya pun tak nak mati kan.